Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini 7 April 2020. Ya, alhamdulillah kita diberikan kesempatan, peluang dan kesihatan berada di bulan Syaban yang mulia ini, dan nampaknya kita tidak lama lagi ya saudara, kita akan melangkah ke bulan Ramadan Al-Mubarak yang hampir tidak berapa lama lagi. Jadi dalam masa yang sama juga kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dalam suasana cabaran hari ini yang kita hadapi, bukan hanya di Malaysia, malah juga di seluruh dunia, dengan isu COVID-19 ini telah sedikit sebanyak memberikan pelbagai rasa ya, dalam masyarakat kita ini. Ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang macam-macam. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita sentiasa meneruskan perancangan kehidupan kita sebagai manusia di atas muka bumi Allah SWT ini untuk terus menyumbang ya, melakukan tugas kita sebagai hamba Allah dan juga sebagai manusia yang bermanfaat kepada orang lain, insya-Allah. Jadi sekali lagi selamat kita bertemu dalam waptv.my ya, kita bersiaran secara langsung hari ini untuk sama-sama bersembang, berkongsi pandangan, buah fikiran ya, dengan tetamu-tetamu jemputan kita yang didatangkan khas dalam waptv.my ini, dan rancangan ini akan disiarkan langsung melalui live daripada Facebook kita waptv.my, dan insya-Allah tajuk yang nak kita bincangkan pada hari ini ialah berkaitan tentang semangat kesukarelawanan ya, semangat saling tolong menolong sesama manusia ya, apatah lagi dalam keadaan hari ini kita berdepan dengan pelbagai cabaran, berdepan dengan masalah dugaan dan sebagainya dalam tempoh fasa PKP ini ya, pergerakan terkawal ini. Maknanya kita sentiasa, alhamdulillah ya, saya perhatikan sejak seminggu dua ini dan hampir sebulan kita ni, nampaknya ramai di kalangan rakyat Malaysia yang begitu bermurah hati, tolong menolong dan sebagainya ya, walaupun kadang-kadang kita rasa bimbang dengan keselamatan masing-masing, tetapi alhamdulillah usaha-usaha ini dapat kita laksanakan, insya-Allah. Sidang penonton sekalian, rakan-rakan saya di luar sana, kita insya-Allah hari ini dalam tempoh sejam kita akan bersama bersiar langsung ini. Kita akan bersama-sama dengan dua orang panel yang tidak asing lagi, yang insya-Allah kita dapat berkongsi, iaitu yang pertama Puan Martinelli Hashim, pengarah Sensurf UIA. Assalamualaikum, apa khabar Puan? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Terima kasih kerana mengundang. Ya, tak dapat nak berforum secara langsung berdepan, kita berforum melalui teknologi ya, insya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Ini satu juga nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, dan juga usaha-usaha yang telah kita lakukan mungkin dengan pengalaman yang ada, dan juga khususnya di UIA sendiri sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi dalam negara yang juga banyak menjalankan program-program kesukarelawanan, usaha-usaha membantu masyarakat daripada yang setinggi-tinggi sehinggalah sebawah-bawahnya. InsyaAllah kita boleh berkongsi dalam perbincangan kita yang bertajuk hulurkan sumbangan raih keberkatan, insyaAllah ya. Dan kita juga akan bersama dengan panel kita yang kedua, iaitu saudara Ahmad Fahmi Samsudin, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission Malaysia. Apa khabar? Assalamualaikum saudara Fahmi. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Ya, sihat Alhamdulillah. Bersiaran dari mana tu? Gombak ke? Di kawasan red zone area, sama dengan Ibu Martinelli lah. Ya, jadi alhamdulillah walaupun dekat tetapi walaupun jauh ya kita tinggal, tapi dekat kita dalam satu kemudahan teknologi yang diadakan untuk kita sembang-sembang tentang tajuk hulurkan sumbangan dan juga raih keberkatan, insya-Allah. Jadi GPM sebagai sebuah badan bantuan keselamatan dan sebagainya yang kita akan bincang sebentar lagi, dalam negara dan luar negara, ini merupakan satu platform yang cukup besar maknanya dalam kita menyumbang khidmat kita, bukan hanya dalam tempoh isu COVID ini, malah juga sebelum ini. InsyaAllah kita akan sama-sama kongsikan dengan rakan-rakan kita di luar sana. Baik, kita sembang ya Puan Eli dan juga Saudara Fahmi.
bincang benda ini, dan mungkin rakan-rakan di luar sana pernah mendengar apakah isu yang kita sembang ini berkaitan tentang. Saya pertama dengan Puan Nelly insyaAllah. Jadi UIA ada sebuah institusi ataupun unit yang fokus tentang isu kesukarelawan ini, itu dipanggil SENSERV, dan hampir lebih 20 tahun ya Puan ya? Tahun ni tahun ke-25. Tahun yang ke-25, maknanya lebih 20 tahun lah, dah hampir 25 tahun ya. UIA telah mewujudkan sebuah institusi ataupun unit yang khusus dalam aktiviti kesukarelawanan. Mungkin Puan boleh berkongsilah dengan rakan-rakan kita di luar sana dari segi keterlibatan dan juga perkembangan tentang maksudnya bukan Puan saja, malah tim SENSERV itu dalam membangunkan semangat kesukarelawanan ini. Mungkin Puan Nelly boleh mulakan dahulu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini pertama kali bersiaran secara begini. Alhamdulillah, satu nikmat daripada Allah, kita ada facilities yang begini di mana sukarelawan tu is always relevant di mana kita saja berada. Okey, sepatutnya pada tarikh ini SENSERV sempena dengan 25 tahun penubuhannya. Pada tarikh ini sepatutnya kita ada satu projek besar yang kita panggil Global Community Builders 2020, di mana kita sepatutnya menggabungkan lebih 100 NGO, PSO dari tempatan dan juga luar negara untuk berhimpun di UIA untuk mengadakan lebih kurang 17 aktiviti, tak event. Tapi malangnya kerana COVID, kita tak dapat melihatnya, dan insyaAllah akan ditangguhkan ke bulan 9. Jadi Saudara Hasri dan Saudara Fahmi adalah produk SENSERV. Saudara Hasri adalah di antara batch yang pertama, dan Saudara Fahmi terlibat dalam projek mentor-menti mendidik anak bangsa di sekolah rendah pada masa mereka belajar dulu ya. Alhamdulillah, inilah hasilnya daripada SENSERV. Ya, bila SENSERV diwujudkan pada tahun 1995, ya, masa tu diterajui oleh Dr. Muhammad Nur Manuti sebagai dekan. Tujuan utamanya ialah untuk merealisasikan agenda universiti UIA sendiri, iaitu untuk selain daripada mengeluarkan ijazah, UIA ada tanggungjawabnya sendiri ya, untuk membantu membangunkan masyarakat. Ya, dan sejak penubuhannya sehinggalah sekarang dah 25 tahun. Saya berkhidmat 17 tahun, kemudian saya dipindahkan sekejap ke tempat lain, dan sekarang alhamdulillah kembali ke SENSERV. Kita melatih, menghasilkan para sukarelawan yang bukan calang-calang. Contohnya Saudara Fahmi sendirilah ya, sebagai CEO GPM sekarang. Dan ramai lagi yang kita hasilkan, di mana mereka dilatih untuk merasa peka tentang apa itu pembangunan masyarakat, apa itu isu-isu masyarakat. Dan dengan memulakan memberi empowerment kepada pelajar-pelajar bila masuk mendaftar dalam projek SENSERV, sebenarnya kami hanya menyediakan venue ataupun gelanggang untuk mereka berkreatif untuk melaksanakan projek-projek kemasyarakatan. Bermula dengan kaedah kami biarkan mereka mendengar, kemudian melihat, kemudian menilai, kemudian menghayati, kemudian bergerak, melangkah dan terus menambah baikkan. Dan alhamdulillah dengan semangat yang ada di kalangan pelajar-pelajar, satu yang saya kagum lah ya, pelajar-pelajar ni mungkin mereka bila masuk ke universiti belum lagi tercemar dengan ingin berlumba-lumba naik pangkat, berlumba mencari kekayaan. Hati mereka, jiwa mereka masih bersih. Bisa kita ketengahkan dengan untuk memanggil mereka kerja-kerja kesukarelawan ini, benda tu amat mudah berlaku. Ya, bila kita bagikan tanggungjawab dan mereka dapat jalankan dengan sangat baik, sehingga kan sekarang pada masa ini SENSERV kita ada lebih kurang ada 9 projek-projek besar lah di SENSERV, di mana kita melatih pelajar-pelajar kita untuk menjadi sukarelawan, bukan sembarang sukarelawan, bukan sekadar membuat program-program yang one off, tapi berbentuk project based. Ya. Contohnya projek yang pernah Saudara Fahmi terlibat dulu, projek mentor-menti ke sekolah-sekolah, bermula tahun 1999
sekarang kita dah menghasilkan kesannya, di mana pelajar-pelajar yang dulu kita ambil sebagai mentee dan pelajar kita sebagai mentor, ramai di kalangan mereka yang berjaya dan masuk ke universiti. Sedangkan masa kita mengambil dulu, mereka adalah di dalam kumpulan pelajar-pelajar yang lemah. Kita ada juga program-program kursus kepimpinan remaja, dan kita ada projek bimbingan pendidikan untuk anak orang asli. Satu lagi projek yang berjaya yang ini dimulakan oleh saudara Hasli, projek-projek orang asli kita hingga ke hari ini, sehingga sekarang ni lebih 30 kampung orang asli yang di bawah sensor yang kita bantu menyantuni masyarakat orang asli, terutama dari aspek pendidikan anak-anak mereka. Kemudian kita ada juga program, of course lah, UAE namanya kan. Kita ada mengajar Al-Quran untuk masyarakat kita di PPR dan juga sekitar Goa. Kita ada juga projek motivasi kepada anak-anak gelandangan di Johor. Kemudian kita ada projek bimbingan anak-anak di rumah anak-anak yatim. Ini pun dalam bentuk projek mentor-mentee, di mana kita attachkan pelajar kita dengan anak-anak yatim di rumah-rumah perlindungan. Kita ada juga satu projek yang besar yang sedang berjalan, iaitu projek pembantuan pembangunan sekolah da'i. Ada 2 sekolah yang kita bantu sekarang, dari segi fizikal, dari segi motivasi dan juga pendidikannya. Ini adalah gabungan dengan beberapa kuliah yang kita bersamalah melaksanakan dan di bawah Kementerian Kementerian Pendidikan. Sekarang dah Kementerian Pengajian Tinggi lah kot. Kemudian kita ada kursus-kursus pendek di mana kita mengajar, melatih tentang pengurusan organisasi, perancangan strategi dan lain-lain. Itu adalah di antara program Senserve yang sudah dijalankan dan sedang berjalan dan teruskan akan berjalan. Baik, terima kasih Puan Nelly. Sebenarnya banyak lagi tu tapi masa kita yang begitu terbatas. Jadi sekurang-kurangnya kita dah dengar tadi betapa mencapahnya kegiatan program-program yang diatur di peringkat universiti, khususnya di UAE, tentang aktiviti pembangunan kesukarelawanan ini di kalangan pelajar-pelajar dan sebagainya. Ya, mungkin ini satu yang agak sentimental bagi pelajar-pelajar UAE khususnya, bila kita mempunyai pengalaman-pengalaman berhubung, membangun dan sebagainya. Jadi ini satu benda yang kita boleh lihatlah, maknanya di sana penerapan kepada usaha-usaha menekankan aspek-aspek kasih sayang, saling tolong-menolong itu bukanlah dibuat-buat, tapi ada sesuatu yang memang ditekankan, dan itu menjadi orang kata sebagai satu aktiviti yang real dalam kehidupan mahasiswa kita kan. Jadi ini benda-benda yang mungkin boleh kita lihatlah bagaimana bukan mudah untuk nak mendidik orang ni untuk menghulur sumbangan kalau sekiranya tidak ada kesedaran dalaman dan juga sentuhan yang diberikan di peringkat universiti khususnya. Baik, saya nak berpindah kepada saudara Fahmi sebagai CEO GPM. GPM satu yang sudah dikenali lah, apatah lagi dengan program-program bantuan kemanusiaan dan sebagainya. Sebut GPM apatah lagi daripada isu-isu antarabangsa, isu-isu luar negara, sebagainya, penindasan masyarakat, ekonomi dan sebagainya. Ini trademark yang niche yang ada kepada GPM lah. Ini satu bukan mudah orang mempunyai semangat untuk berkorban menyumbang ke luar negara yang kadang-kadang boleh menggugat keselamatan dan sebagainya. Jadi bagaimana Saudara Fahmi boleh uraikan sedikit peranan dan fungsi GPM sebagai sebuah institusi yang benar-benar memberi kesan kepada pembangunan umat dan masyarakat, sebagai sebuah institusi yang berhadapan dengan cabaran dan juga inilah medannya. Saudara Fahmi sendiri lebih menjiwai perkara ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sri, dan juga saya ucapkan juga penghargaan dan terima kasihlah kepada Ibu Maternelli yang mana banyak menyebutkan tentang bagaimana peranan yang kami perolehi, hikmah yang kita dapat daripada belajar sewaktu kami di Taman Ilmu dan Budi di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sendiri.
Dan dalam keadaan itu ianya membentuk kepribadian dan juga membentuk cara fikir dan cara kita melihat sesuatu. Pokoknya di sini adalah bagaimana hari ini kita melahirkan seseorang yang mempunyai jiwa ummatik. Kita memikirkan tentang umat. Jadi ada beberapa perkara yang mana saya sendiri dapat daripada keterlibatan dalam gerak kerja kemanusiaan kesukarelawanan ini. Ada 4 perkara yang mungkin saya boleh kongsikan di sini. Pertamanya, daripada hanya kita sekadar memikirkan tentang cita-cita peribadi, kita juga memikirkan berkaitan dengan cita-cita umat. Ini yang pertama. Ini adalah satu perkara yang berubah secara keseluruhan total konsep kita. Bukan sahaja kita bekerja untuk hidup, tapi juga kita bekerja untuk paling tidak membantu mereka yang memerlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga lihat bagaimana ilmu yang kita perolehi tidak hanya sekadar berlengkung ataupun berlega sekitar subjek ataupun courses yang kita ambil. Saya ambil contoh, waktu saya belajar di UIA, saya mengambil jurusan ekonomi. Tapi bila mana kita terlibat dalam kerja-kerja seperti ini, kita bukan lagi hanya tahu tentang subjek yang kita perolehi, yang kita belajar di universiti. Tapi pada masa yang sama kita belajar tentang sesuatu pelajaran yang mungkin tidak kita akan perolehi sewaktu kita belajar dalam kelas. Tidak ada dalam mana-mana silibus sekalipun, tapi ini adalah merupakan pelajaran kehidupan. Kita ada madrasah tarbiyah kita sendiri dan kita ada platform-platform yang mana kita boleh sertai. Sebab itu yang ketiga, ianya akan membentuk kita bukan sahaja menjadi seorang aktivis di peringkat lokal, tapi ianya juga akan membantu kita pergi kepada menjadi aktivis di peringkat global. Ini satu sisi yang menarik juga untuk kita bincangkan. Bagaimana hari ini kita tidak hanya berada dalam lingkungan kita semata-mata, tetapi kita juga akan melihat kepada satu sisi yang lain, supaya keterlibatan kita tidak hanya menjurus kepada soal yang kecil ataupun soal yang hanya dalam sekitar apa yang kita ada, tetapi kita pergi kepada level yang lebih tinggi. Bagaimana hari ini kita ada engagement, kita ada connection, perhubungan dengan rakan-rakan kita di seluruh dunia. Ini antara platform yang kita perolehi. Dan yang terakhir, saya boleh rangkumkan di sini bagaimana hari ini kita juga bukan sahaja ada peluang untuk berada bersama-sama mereka dalam kelompok mereka yang kita kategorikan sebagai VVIP. Tapi kita juga pergi kepada orang-orang di bawah yang nobody, seorang yang tidak lihat ni. Kita juga ada kita kata ruang dan peluang untuk pergi kepada kelompok-kelompok yang kita sebutkan sebagai mustadafin. Mereka yang ditindas, yang tertindas, mereka yang tidak punya apa-apa. Jadi ini antara lain yang kita cuba bawa dalam gerakan kita, apa yang saya sekarang ni ketuai, iaitu di Global Peace Mission Malaysia sendiri. Bagaimana kita melihat isu-isu yang berlaku di dunia ini memang cukup banyak. Dalam keadaan kita, kalau dulunya bila sebut tentang tahun 2020, barangkali sewaktu saya kecil dulu, selalu diceritakan oleh guru-guru, kita dapat memberikan gambaran suatu imej yang muluk-muluk lah. Maksudnya ada kereta terbang, dunia aman, ada robotik dan sebagainya. Itu yang kita digambarkan. Tetapi hakikatnya ketika ini kita melihat bagaimana dalam keadaan semasa kita berada dalam satu peperangan. Peperangan memang berlaku, fizikal peperangan ada. Kita tengok kepada apa yang terjadi kepada rakan-rakan kita di negara di Timur Tengah. Sekarang ini juga kita berhadapan dengan peperangan yang mana kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Sesuatu yang kita tidak nampak daripada mata yang kasar. Kita melihat pada isu-isu human trafficking, kita tengok kepada berkaitan dengan radical element, population growth, kita bercakap tentang isu-isu yang kita kata atas sebab wabak, atas sebab bencana alam dan juga kerosakan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Sebab itu kita berperanan di sini untuk melihat kepada bagaimana kita boleh membantu. Dalam keadaan kita hari ini, alhamdulillah, setengah negara mungkin ataupun kita setengah macam kita sendiri, alhamdulillah dapat ada peluang berinteraksi seperti mana hari ini. Tapi pada masa yang sama, saya ingat semalam kejadian yang terjadi di Lubnan sebagai contoh, bagaimana seorang lelaki, seorang ayah terpaksa membakar diri sendiri
dalam keadaan berputus asa bila mana tidak mampu lagi membeli barangan keperluan untuk anak-anak dan keluarga dia. So ini yang terjadi, ini real berlaku kepada mereka yang ada di luar sana. Tapi dalam keadaan hari ini kita berada dalam situasi yang saya sebutkan ini, bagaimana yang kita boleh mainkan peranan untuk membantu mereka yang memerlukan. Sebab tu misi kami di Global Peace Mission Malaysia, kita mengambil pendekatan misi kemanusiaan merentasi sempadan. Kita tidak hanya melihat kepada sempadan kita, tetapi kita melangkaui kepada apa yang beyond borders. Kita ada borderless. Kita sebut tentang bagaimana kita tidak melihat seseorang itu atas sebab dia datang daripada negara mana, negeri mana. Kita tidak melihat seseorang itu sebab warna kulitnya. Kita tidak melihat seseorang itu atas sebab agamanya. Tetapi bila kita melihat bahawa ini adalah merupakan insan, manusia, mereka perlu kita santuni, mereka perlu kita bantu. So ini antara perkara yang kita buat, dan dalam keadaan itu banyak perkara-perkara yang kita susun dalam tempoh perancangan tahunan kita sejak penubuhan daripada tahun 2001 lagi. Jadi kita sekarang ni memang sedang fokuskan kita dengan program bantuan untuk COVID-19, dan pada masa yang sama kita sedang meniti hari untuk menyambut bulan Ramadan, untuk program Iftar for the Needy, dan seterusnya untuk program-program tahunan yang mungkin kita boleh bincangkan nanti. Baik, terima kasih Saudara Fahmi ya. Memang begitu yalah maknanya menjangkaui, dikatakan borders itu satu benda yang amat besar ya, peranan yang telah dimainkan oleh GPM bertahun-tahun ya, tentang perkara ini. Dan sudah tentulah kadang-kadang yalah buat kerja kemanusiaan ini bukan sesuatu yang mudah. Kadang-kadang kita tak mampu dari segi pendanaan. Namun demikian usaha-usaha kesukarelawanan tetap diteruskan walaupun dengan sumber yang kecil. Itu nilai yang dididik oleh guru-guru kita, bagaimana untuk kita meningkatkan lagi semangat sumbangan itu ataupun menghulur sumbangan dalam masyarakat itu sendirilah ya. Okey, Puan Nelly ya, tentang tadi ada mungkin sebahagian kecil tadi telah disebutlah program-program yang telah pun diatur di peringkat UAE ya. Mungkin boleh dikembangkan lagi lah berkaitan tentang kalau tadi disebut bahawa akibat daripada pandemik ini ataupun COVID-19 ini ada program yang terpaksa ditangguhkan. Jadi ini satu kalau biasalah lumrah adalah kita berhadapan dengan cabaran. Jadi banyak lagi program lain mungkin yang universiti sendiri berperanan, bukan hanya sekadar menjadi sebuah tempat yang menyalurkan ilmu sebagainya ya. Jadi ini juga satu usaha yang sangat baik, kegiatan-kegiatan kesukarelawanan yang dimainkan, dan saya percaya bahawa UAE pun telah melahirkan ribuan aktivis dalam masyarakat. Jadi mungkin boleh dikembangkan dari segi program yang universiti sendiri lakukan, dan mungkin akan menjadi contoh kepada universiti yang lain walaupun saya percaya ada kegiatan-kegiatan yang telah dibuat. Silakan Bu Ali. Okey, terima kasih Saudara Hasri. Ialah bila kita diuji dengan COVID-19 ni kan, suatu yang sangat menusuk jiwa kita lah, dengan tiba-tiba kita berada dalam situasi yang sekarang. Sebenarnya setiap tahun Sensurf sendiri hampir 300, kadang-kadang sampai 400 program per tahun. Program komuniti yang dijalankan oleh sukarelawan kita. Kita ada lebih kurang 3,000 lebih sukarelawan yang mendaftar dengan Sensurf. Jadi bayangkanlah program yang terpaksa dibatalkan, dianjakkan, rasanya tak tahulah sampai bila kita boleh meneruskan projek-projek yang kita dah lakukan. Tapi dengan keadaan sekarang di mana sukarelawan kita sudah berada di kampung masing-masing, tapi apa yang mereka lakukan sesuatu yang sangat menarik ialah bila saya beritahu kita terpaksa menangguhkan program-program kita, tapi volunteerism is always relevant di mana-mana kita berada. Jangan berhenti melakukan kebaikan. Apa yang mereka lakukan, saya lihat dalam social media, mereka menjalankan aktiviti masing-masing. Ada yang terlibat dengan NGO, ada terlibat dengan program-program sendiri. Sangat macam-macam lah dalam social media. Bila saya tengok sendiri dalam IG, dalam Facebook ataupun dalam Twitter, satu yang menggembirakan lah saya. Tapi untuk UAE keseluruhan, bila kita diduga dengan COVID-19 ya,
pejabat timbalan rektor bahagian hak ehwal pelajar dan juga komuniti jalinan komuniti ataupun ODRFE dipanggil, yang diketuai oleh Dr. Associate Professor Dr. Zul, memang dengan cepat dan pantasnya menggerakkan aktiviti membantu. Yang pertama tentulah kita membantu pelajar kita dulu yang tergendala tinggal di universiti, di mana kita cuba membantu mereka dari segi keperluan makanan mereka, dari segi kesihatan mereka, dari segi isolation proses mereka. Dan pada masa sekarang projek yang paling besar yang dijalankan oleh UIA ialah projek menjahit PPE, baju untuk kita punya frontliners. Setakat ini sehingga semalam saya dapat tahu kita dah menghasilkan lebih 500 baju PPE dengan kerjasama dengan Malaysia Relief Agency MRA, dan yang kita dah hantar ke beberapa buah hospital. Dan juga kita mengumpulkan keperluan-keperluan oleh frontliners macam topping. Sensor sendiri ada menghantar berapa topping contohnya kepada hospital orang asli, dan juga kuliah kejuruteraan kita. Jurutera kita menghasilkan kotak-kotak yang untuk digunakan untuk pesakit-pesakit yang positif COVID ni. Saya pun tak ingat apa nama COVID, alat tersebut yang dihasilkan oleh para jurutera kita di kuliah of engineering. Dalam masa yang sama juga saya rasa kita ada food bank untuk pelajar kita yang terkandas, dan juga kita juga memberi bantuan kepada orang luar. Dan satu yang selalu saya didik pelajar-pelajar kita ialah sentiasa bekerjasama dengan siapa saja bila melakukan kebaikan. Jadi saya rasa banyak program-program yang dijalankan secara individu oleh sama ada pelajar UIA ataupun kaki tangan ataupun kaki tangan akademik ataupun kaki tangan pentadbiran, memang secara individu ataupun secara perkumpulan atau secara formal, saya rasa banyak yang dilaksanakan. Kami sendiri sekarang ni di UIA sendiri dah ada di pusat Wadi Budi tu dah jadi kilang untuk membuat PPE, di mana ramai yang datang untuk membantu menjahit PPE tu. Memang istimewa lah PPE UIA ni. Mungkin PPE yang ada tu sebab dibuat dengan kasih sayang kot. Jadi ya, alhamdulillah kita berhasil satu gabungan tenaga daripada persatuan akademik, persatuan kaki tangan pentadbiran di kalangan pelajar, semua bersatu untuk melaksanakan satu yang kita panggil membantu mereka yang memerlukan. Ya, cukup menarik ya. Mungkin sebahagian daripada kita tak pernah terbayang lah ya, universiti boleh menghasilkan PPE PPE ya. Jahit barang-barang keperluan, baju untuk frontliners kita. Ini satu usaha sumbangan yang sangat bermakna lah ya. Kita tahu bahawa betapa mencabarnya barisan hadapan kita ni, para doktor, nurses dan sebagainya, yang kadang-kadang hampir sebahagiannya yang tergugat dari segi keselamatan mereka, kesihatan mereka dan sebagainya. Ini satu sumbangan besar lah universiti dalam kita menghulur sumbangan ini. Saya nak bertanya dengan pindah kepada saudara Fahmi ya. Biasanya tiap-tiap tahun Fahmi ya, dalam bulan Syakban ni maknanya GPM akan merancang lah untuk turun membantu rakan luar negara kita sempena Ramadan dan sebagainya ya. Tapi namun demikian, dengan keadaan pandemik ini, saya percaya bahawa sukar kita GPM especially untuk turun kerana dengan keadaan keterbatasan untuk keluar negara dan sebagainya. Jadi sejauh mana terkesan bagi projek bantuan kemanusiaan luar negara ini bila berlakunya pandemik ini? Apakah strategi lain yang mungkin dalam perancangan ataupun telah pun dirancang usaha untuk nak memastikan bahawa kegiatan sumbangan ini dapat diteruskan? Mungkin ada beberapa strategi yang sedang ataupun telah dirancang oleh GPM sendiri. Ya, pertama sekali dalam bulan Ramadan lah. Ya, dalam keadaan sekarang ni pun sebenarnya kita nak saya cakap, kalau tiap kali kita tengok handphone ni memang tiap kali saya sendiri, saya peribadi pun rasa bersalah juga dengan rakan-rakan kita daripada seluruh dunia yang memang melihat bahawa Malaysia ni adalah sebuah negara yang kita kata alhamdulillah lah, aman, damai, tenteram. Kita
nampak dari segi ni, orang nampak seolah kita ni dalam keadaan yang baik, yang mana orang mengharapkan sebenarnya bantuan daripada kita. Dan kita boleh sebut bahawa saban hari memang kita mendapat request permohonan daripada teman-teman kita untuk membantu mereka. Bercakap tentang isu COVID sekarang ni, bahawa ini adalah merupakan pandemik yang mana terjadinya di seluruh dunia. Hampir sama, hampir kesemua, hampir kita kata apa, kebanyakan rakan-rakan dan juga partner kita di seluruh dunia ni juga mempunyai perkara yang sama, termasuk di Palestin, termasuk di Syria. So mereka juga berhadapan dengan situasi yang agak krusial, ditambah pula dengan apa yang kita tahu tentang keadaan-keadaan mereka sekarang ni. Sebagai contoh, kita tahu bahawa dalam keadaan bagaimana jutaan rakyat Rohingya, etnik Rohingya yang sekarang ni berada di Cox's Bazar, juga antara lain berhadapan dengan situasi yang saya sebutkan tadi. Jadi memang diakui bahawa limitasi itu menyebabkan pergerakan kita agak terhad. Dalam keadaan sekarang pun kita mengakui dan kita juga berhadapan dengan situasi bila mana dalam keadaan kita usahakan bantuan kemanusiaan untuk COVID-19 di dalam negara sekalipun. Memang ada arahan daripada Majlis Keselamatan sendiri untuk melimitkan ataupun kita kata mengurangkan pergerakan ataupun kita kata limitasi bagi NGO-NGO ini bergerak untuk menyerahkan bantuan. Dalam keadaan kita juga mengakui dan bila kita sendiri turun dan ke lapangan waktu sebelum arahan itu dikeluarkan untuk melimitkan pergerakan NGO ni, bila kita jumpa dengan mereka yang terkesan akibat COVID-19 ini, mereka adalah dalam kalangan mereka yang terjejas oleh kerana dia bergantung harap kepada upah harian. Ini bukan sahaja kepada rakyat Malaysia yang memang kita akui mereka dalam kalangan kelompok B14 ataupun mereka yang memang miskin bandar dan sebagainya, tetapi ianya juga terkesan kepada mereka yang kita sekarang ni dapat request daripada mereka yang dulunya bekerja sebagai pekerja buruh kasar ni, orang-orang TKI ataupun tenaga kerja Indonesia sebagai contoh. Mereka yang bekerja ni juga antara lain daripada rakan-rakan kita daripada negara Bangladesh. Termasuklah bila mana kita melaksanakan bantuan untuk kempen COVID-19 ini, kita bahagikan kepada 3 aspek bantuan. Pertama yang saya sebutkan tadi kepada mereka yang kita kategorikan sebagai miskin bandar, pedalaman dan sebagainya, sebab kita buat di seluruh negara. Alhamdulillah kita mendapat kerjasama yang baik daripada rakan-rakan daripada ABIM negeri dan juga Global Peace Mission di peringkat negeri itu sendiri. Pada masa yang sama kita menyantuni juga kelompok muhajirin ataupun kita sebut yang biasa kita dengar ni adalah pelarian lah. So muhajirin ini kita bantu rakyat-rakyat Syria, Rohingya. Selain daripada kita menggesa, kita keluarkan poster khas dalam pelbagai bahasa untuk menggesa dan juga kita kata menggalakkan orang Rohingya ini untuk mendapatkan perawatan ataupun kita kata buat medical check up khusus untuk memastikan bahawa mereka tidak terkesan dengan COVID-19 ini. Pada masa yang sama kita juga membantu mereka di yang kita sebut sebagai frontliners, petugas di barisan hadapan. Mereka ini terdiri daripada para doktor, juga tentera dan polis sekarang ni. Jadi mereka ni juga kita pergi ke pusat-pusat home surveillance center ataupun pusat-pusat kuarantin di AKAD dinilai ataupun di akademik audit negara yang mana menempatkan rakyat Malaysia yang dibawa pulang daripada negara luar, daripada Iran, daripada Itali dan sebagainya. Jadi ini kelompok-kelompok yang sedang kita bantu ketika ini, dan agihan-agihan itu mahu tidak mahu terpaksa kita akur terhadap keputusan dan juga kaedah yang diguna pakai sekarang ni. Namun demikian saya ingat dalam keadaan sekarang ini usaha dan gemelingan bersama antara rakan-rakan NGO itu penting untuk memastikan bantuan sampai dan mereka yang benar-benar memerlukan bantuan tu menerima bantuan yang seadanya lah. Walaupun dalam proses tu kita cuba untuk melakukan yang terbaik untuk memastikan bahawa penerima adalah mereka yang benar-benar berhak, tapi pada masa yang sama kita mengakui juga limitasi teknologi yang ada dalam kalangan penerima yang mungkin tidak ada akses kepada internet
tak boleh nak isi borang, tak boleh nak dapatkan apa-apa yang kita sebutkan tadi. Jadi ini elemen empathy yang perlu kita ada dalam keadaan bila kita nak buat bantuan, nak hantar dan menyantuni mereka ni, kita meletakkan kaki kita dalam kasut ataupun dalam pakaian mereka, dalam keadaan kita mungkin tidak memikirkan sesuatu yang mana mereka sebenarnya yang merasai kesusahannya. Namun dalam keadaan itu juga bila kita melihat pada isu ni, permintaan dan juga program-program yang terdekat, insyaAllah kami tetap akan lakukan. Yang terdekat ini adalah kita melancarkan kempen Iftar for the Needy. Jadi for the needy itu adalah tagline yang kita cuba kekalkan lah. So sekarang ni program untuk COVID-19 kita buat atas nama Aid for the Needy. So untuk Iftar for the Needy memang kita akan buat di hampir 23 buah negara. InsyaAllah saya ingat kaedah dan cara pelaksanaan kita agak mudah, yang mana kita masih lagi bergantung harap kepada bantuan dan sumbangan orang ramai, menggunakan platform online saja. Dan sekiranya mana kita tidak dibenarkan untuk terbang pergi ke lokasi-lokasi yang mana kita selalu buat dalam tempoh-tempoh kebelakangan ini, tapi kita alhamdulillah dapat kerjasama yang baik daripada rakan partner kita di lapangan. Jadi tidak ada isu lah untuk kita kata program-program dan projek-projek yang kita laksanakan akan terhenti akibat daripada COVID-19. Ya, okey. Terakhir kita round terakhir ni sebelum kita menamatkan perbincangan ini dan tajuk hulurkan sumbangan rakyat keberkatan. Dah banyak dinyatakan oleh Saudara Fahmi tadi tentang beberapa strategi dan kaedah-kaedah yang digunakan. Walaupun kita berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19, tapi kita masih lagi tidak berputus asa ya untuk melaksanakan tugas-tugas dan juga bantuan kepada mereka yang memerlukan. Mungkin akhir sekali Puan Eli ya, tentang mungkin tadi pun telah disebut sumbangan universiti, especially UIA dalam dalam cabaran COVID-19 ni, dengan disebut tadi buat PPE dan sebagainya. Ini sebahagian daripada sumbangan yang bermakna lah ya. Mungkin nasihat Puan Eli sendirilah sebagai penggerak kepada Senserve sebagai pusat khidmat masyarakat, komuniti dan sebagainya. Bagaimana perkara ini dapat kita perkukuhkan lagi, dapat kita maknanya fahamkan dalam masyarakat betapa pentingnya elemen-elemen ini dalam memastikan segala bantuan sumbangan ini bukanlah sesuatu yang maknanya populis sifatnya, tapi inilah merupakan satu kata peranan sebagai pendakwa, sebagai masyarakat dalam kita membantu mereka yang memerlukan. Mungkin ini sebagai akhir daripada Puan Eli, silakan. Ya, bezanya kita dengan haiwan ya, ialah kita ada rasa empati yang tinggi dan kita ada nilai-nilai keinsanan yang tinggi. Jadi dengan ada nilai tu, pertingkatkan nilai itu sebab membantu orang adalah nilai keinsanan yang sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat dituntut oleh agama kita, dan dia sentiasa relevan di mana saja ya, dengan apa yang ada pada kita, dengan sama ada ilmu, kemampuan tenaga atau kewangan, bantulah sesiapa yang memerlukan bantuan. Sebab orang yang membantu ni biasanya adalah orang paling bahagia dalam dunia. Sebab orang yang suka membantu ni, orang yang melakukan kerja-kerja kesukarelawan ni, mereka mempunyai mata yang berbeza dengan orang lain. Saya rasa yakin dengan itu, di mana mata mereka melihat sesuatu lebih indah daripada orang lain melihatnya. Ya, contohnya kalau saya katakan saya bagi kertas warna hijau contohnya kepada orang yang ada rasa empati, dia melihat dengan warna hijau tu lebih indah daripada orang lain yang tak terlibat dengan sukarelawan tu, tak seindah warna hijau yang dilihat oleh mereka yang terlibat dengan kerja ini. Jadi teruskan membantu orang di mana yang kita mampu, dan ingatlah orang yang melakukan kerja kebaikan memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang terbaik di kalangan yang terbaik. Jadi teruskan membantu orang. Terima kasih banyak-banyak Puan Eli atas pandangan dan sebagainya. Mungkin Fahmi sebagai kata akhir dalam tajuk kita hulur sumbangan rakyat keberkatan ini, mungkin telah pun disebut sedikit dan dikembangkan balik basically untuk membuat konklusi. Silakan. Ya, hadis yang popular yang selalu kita baca dan selalu kita ulang ingat, dan juga ini antara sebagai motivasi kita untuk melakukan kerja-kerja kebajikan ini.
wallahu fi auni abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seseorang hamba sekiranya hamba itu menolong saudaranya. Dalam ayat yang lain, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sekiranya kamu menolong agama Allah ini, niscaya Allah akan memperkukuhkan kedudukan kita. So ini antara lain sebagai satu sifat dan juga satu cabaran bagi kita. Saya akhiri dengan 3 pesan yang mana satu dapatan ini kita ambil daripada World Cup Index, satu badan kajian yang melakukan temu bual kepada seluruh penduduk dunia dan mengeluarkan ranking-ranking negara. Tapi negara kita sayangnya masih belum kelihatan ke depan. Tapi saya ingat bila ada pesanan ini, mungkin kalau kita selalu ulang ingat kepada mereka, mungkin sesuatu yang kita boleh lakukan dalam keadaan sehari-harian. Sebelum kita bangun, kita tanya 3 perkara ni. Sebelum kita tidur, kita tanya juga sejauh mana kita dah buat. Yang pertama dalam temu bual ni ditanyakan soalan, dia kata sejauh mana seseorang dalam negara tersebut memperuntukkan masa untuk melakukan kerja-kerja kebajikan dan kerja-kerja amal, ataupun kita sebut sebagai volunteerism. Ini juga antara lain yang saya suka bila mana sekarang ni Menteri Agama sekarang ni bila beliau menyebutkan tentang wakaf ni, kita selalu sebut tentang wakaf tunai, wakaf dalam bentuk yang wakaf dalam bentuk fizikal. Tapi dalam ABIM sendiri pun memang kita selalu digalakkan tentang bagaimana kita perlu mewakafkan diri kita untuk melakukan kerja-kerja amal kebaikan ini. Jadi kita memperuntukkan tak masa kita untuk melakukan kerja-kerja amal. Apatah lagi dalam keadaan COVID-19 ini, inilah masa yang terbaik untuk kita melakukan satu rutin yang baru. Jadi kalau sebelum ni kita mungkin ada banyak rutin-rutin yang tak sihat ataupun yang tak dapat kita nak atur, saya ingat inilah masa yang terbaik untuk kita melakukan satu penjadualan semula. Momen-momen yang perlu kita manfaatkan. Apatah lagi kalau saya dan Ibu Menteri sendiri, Ustaz Asri sendiri yang saya fikir banyak kerja-kerja di luar berbanding dalam rumah. Jadi masa inilah yang terbaik untuk kita bersama dengan keluarga ataupun kita nak susun balik jadual tu supaya selepas ni walaupun sudah habis PKP tapi kita dah biasa dengan rutin yang baru ni. Paling tidak melakukan kerja-kerja kebaikan ni kita buat untuk bantu jiran kita, tanya khabar mereka dan juga kita melakukan sesuatu dalam rumah kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sama ada hari ni kita memperuntukkan tak duit ataupun infak ataupun wang yang kita ada kepada jalan-jalan kebaikan. Limitasi sekarang ni kalau nak pergi waktu subuh, solat subuh nak derma tu memang tak ada. Tapi platform sekarang ni banyak. Kita ada platform online yang mana anda sendiri boleh menyumbang, boleh pergi ke page Facebook kami di Global Peace Mission sendiri. Pergilah ke banyak platform-platform yang ada untuk anda sendiri. Paling tidak RM1 pun, bagi kita RM1 mungkin sikit. Tapi kalau orang itu memang itu saja nilai yang besar bagi dia, itu juga sumbangan yang besar. Bukan kita nilaian itu yang penting bagi kami, tapi kita kata nilaian antara kita dengan Allah itu yang adalah satu benda yang penting. Dan yang ketiga, ini juga satu cabaran dalam keadaan kita dah limit untuk berjumpa dengan orang ni, yang disebutkan bahawa sejauh mana seseorang itu menolong orang yang mereka tidak kenali. Ini cabaran kita. Jadi platform kami di GPM ni kami tawarkanlah untuk anda membantu mereka yang anda tidak kenali. Saya nak sebut bahawa dalam keadaan saya ni duk banyak bantu ni, saya nak kata ini bukan saya punya, saya rasa saya bersyukur sebab ini kerja saya. Memang hakiki kerja yang saya sedang buat. Tapi saya nak ceritakan bagaimana bila rakan-rakan kita yang kita bantu datang ke tempat kita, dia ceritakan bagaimana gembiranya air. Bagi kita sekarang ni air tu ada kan, tapi bagi diorang bila dapat air sebab kita buat telaga tu, air bersih tu bagi diorang sangat-sangat nikmat. Sekarang ni bila tak ada komputer, kita guna komputer ni, bagi diorang bila dapat komputer satu benda yang sangat-sangat ni. Saya nak sebutkan bahawa mereka adalah individu yang sekarang ni mendoakan kita. Mereka ketika ini kita kata nikmat yang paling besar dalam keadaan orang yang tak tahu sedang mendoakan kita, itu yang terbaik. So ni 3 perkara yang mana kita kena sama-sama lakukan, dan insya-Allah mudah-mudahan kita doakan yang terbaik untuk negara kita, bukan saja untuk negara kita tapi umum kepada dunia. Kita kata apa, selesai dengan baik COVID-19 ini untuk kita meneruskan kehidupan yang biasalah yang kita ada sebelum ni. Terima kasih Ustaz. Dan juga terima kasih Saudara Fahmi, terima kasih Puan Nelly atas kerjasama
sumbangan idea, perkongsian ilmu dan juga perkongsian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak UIA ya, di bawah Sensor dan juga GPM. Jadi alhamdulillah kita telah berada di penghujung rancangan kita ini, iaitu hulur bertajuk hulur sumbangan raih keberkatan. Apa pun yang kita buat, yang paling utama ialah kita nak mendapatkan satu keberkatan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dah pasti. Pandemik yang berlaku pun tentu ada hikmah yang kita tak mampu nak lihat ya. Walaupun kadang-kadang adalah perasaan-perasaan ini ujian daripada Allah ya, yang telah pun dinukilkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sebagainya. Jadi mungkin ada hikmah yang berlaku, dan apa yang lebih penting bagi kita ialah kita tetap juga positif ya, dengan apa yang berlaku, dan kita berusaha bersama-sama meningkatkan sumbangan kita walau apa juga keadaan, sama ada dalam bentuk wang ringgit, tenaga, idea, buah fikiran dan sebagainya. Ini semua sesuatu yang dituntut dalam agama kita, insya-Allah. Jadi sekali lagi ucap terima kasih kepada kedua panelis kita yang masa mereka dan sebagainya dengan keluarga, walaupun sekarang ni dalam keadaan terpaksa duduk di rumah. Walaupun kita masih lagi dapat berkongsi dengan rakan-rakan di luar sana yang menyaksikan rancangan ini, dan apa yang kita harapkan mudah-mudahan ianya memberi manfaat bukan sahaja kepada diri kita dan juga kepada masyarakat secara keseluruhannya. Sebelum kita berhenti dan meninggalkan rancangan ini, saya nak bagi satu iklan sikit. InsyaAllah besok 8 hari bulan April 2020 kita ada juga satu lagi program sedemikian di tempat yang sama, webtv.my. Ada satu siri bicara keluarga, insyaAllah ya, yang juga akan diisi oleh dua orang panelis kita, iaitu yang pertama iaitu Tuan Haji Ahmad Fakri Hamzah ya, seorang pakar motivasi kekeluargaan, Cool Mom and Super Dad Consultancy ya, Tuan Haji Ahmad Fakri ini. Dan juga yang kedua ialah Profesor Dr. Zuriati Zulkarnain, Timbalan Dekan Sekolah Pengajian Siswazah Universiti Putra Malaysia. Kami bicara tentang membentuk peribadi kepimpinan dalam keluarga, insyaAllah. Jadi oleh kerana semuanya tak boleh keluar rumah, jadi mungkin kita nak berkongsi dengan Tuan Haji Fakri dan juga Profesor Zuriati bagaimanakah kita nak memperkukuhkan kekeluargaan kita dan tempoh PKP yang sedang kita lalui ini. Dan mana tahu kemungkinan dengar-dengar desas-desusnya ditambah. Na'udzubillah, kita berharap ia tidak berlaku. Tapi apapun kehidupan harus diteruskan ya. Kita berusaha berdoa, dan saya nak nasihatkan kepada diri saya dan juga rakan-rakan di luar sana, jom kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perbanyakkan munajat, perbanyakkan harapan kepada Allah. Mudah-mudahan pandemik COVID-19 ini akan dapat dihilangkan, dan kita pun tak lama lagi nak berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Perbanyakkan juga doa, mudah-mudahan Ramadan ini juga merupakan salah satu daripada hadiah Allah. Moga-moga pandemik ini juga akan berkurangan dari semasa ke semasa, insyaAllah. Terima kasih semua, terima kasih yang menyaksikan rancangan ini. Mudah-mudahan ada keberkatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.